Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 4. Okey, hari ini cikgu akan teruskan pelajaran dengan tajuk tenaga. Okey, untuk hari ini saya akan sentuh 3 tajuk kecil dalam unit tenaga, iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, kemudian yang kedua, tenaga dibahagikan kepada dua, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dan tajuk kecil yang ketiga, saya akan masuk cara menggunakan tenaga dengan berhemah. Okey, 3 tajuk ini cikgu rangkumkan untuk cikgu habiskan topik tenaga. Minggu depan kita akan masuk topik yang baru. Okey, kita habis tajuk tenaga untuk minggu ni. Dan untuk tajuk hari ini hanya tajuk yang mudah, dan saya akan beri latihan dan murid-murid boleh jawab, okey, dengan berpandukan video cikgu. Okey, tajuk pertama yang cikgu akan terangkan adalah tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks, cari tajuk tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, apa maksud tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan? Okey, setiap apa pun tenaga yang ada, kita tidak boleh cipta tenaga tersebut, kerana tenaga itu sendiri akan berubah. Okey, dia akan berubah mengikut situasi. Okey, jadi kita tengok kat sini. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Maknanya apa pun situasi yang kita lakukan dalam setiap hari akan melibatkan tenaga. Okey, jadi tenaga itu tidak boleh dicipta. Maknanya kita tak cipta tenaga itu, kerana tenaga itu ada dengan sendirinya. Okey. Okey, tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk? Kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Maknanya perubahan tenaga dari satu tenaga kepada tenaga yang lain akan berlaku dengan sendirinya dan ia tidak boleh dicipta. Okey, dia akan berubah dengan sendirinya mengikut situasi. Okey, kita tengok kat sini. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Okey, motosikal ini bergerak kerana mempunyai petrol, iaitu tenaga kimia. Okey, tenaga kimia iaitu tenaga minyak. Okey, minyak petrol. Daripada minyak petrol tersebut, tenaga kimia itu akan berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, jadi dia akan berubah sendiri. Kita tidak cipta. Okey, kita tidak cipta dan kita tidak boleh musnahkan. Okey, maknanya perubahan tenaga itu dengan sendirinya mengikut apa jua situasi. Okey, bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Macam mana tenaga kinetik tu? Kinetik ini adalah pergerakan, sesuatu yang bergerak. Okey, bagaimana kinetik ini boleh berlaku? Okey, jadi tenaga tidak boleh dicipta. Maknanya tenaga kinetik itu kita tak cipta, dia ada dengan sendirinya. Okey, kita tidak boleh cipta. Okey, sebenarnya enjin motosikal hanya mengubah. Okey, dia mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Maknanya enjin motosikal tu yang mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Apabila tenaga kimia iaitu minyak petrol tu kita isi, kita start enjin dan motor itu akan bergerak sendiri disebabkan oleh tenaga kimia. Okey, jadi dia berubah sendiri dan kita tak cipta. Dia berubah dari satu tenaga ke tenaga yang lain. Okey, untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Sekiranya tenaga kimia ataupun minyak petrol tu tiada, bagaimana tenaga kinetik itu tidak akan terjadi. Jadi kita tak boleh cipta tenaga tu boleh bergerak dengan sendirinya, melainkan dia akan berubah mengikut situasi ataupun mengikut tenaga. Okey, tenaga yang ada. Okey.
Okey, jadi motosikal itu tidak akan bergerak. Maknanya tenaga kinetik tidak akan terjadi sekiranya tiada tenaga kimia. Jadi perubahan tenaga kimia kepada tenaga kinetik adalah berlaku dengan sendirinya, bukan dicipta ataupun dimusnahkan. Okey, semasa di stesen minyak. Okey, kita isi minyak. Okey, kita isi minyak dahulu ya. Oh, rupa-rupanya enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Maknanya tenaga kimia itu, okey, kita isi, macam mana boleh berlakunya pergerakan motosikal itu disebabkan oleh enjin motosikal tersebut. Okey, jadi enjin motosikal itu yang telah mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Maknanya kita tak mengubah, tetapi sesuatu situasi ataupun sesuatu objek itu yang menyebabkan ataupun yang mengubah tenaga tersebut kepada tenaga lain. Okey. Jadi murid kena faham. Okey, beberapa hari kemudian. Kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti, ayah? Alamak, minyak dah habis lah. Okey, minyak dah tak ada. Jadi kenderaan tersebut, motor tersebut tidak akan bergerak kerana tenaga kimia tiada. Okey, jadi dia tidak boleh mengubah. Dia tidak boleh mengubah tenaga kerana tenaga kimia tak ada. Okey. Mengapakah motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik? Kenapa dia tak bergerak? Okey, adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Okey, dia tidak musnah. Tetapi dia memerlukan tenaga kimia untuk mengubah kepada tenaga kinetik. Okey, jadi tenaga kinetik ini tidak akan wujud sekiranya tiada tenaga kimia. Okey, jadi tenaga kimia itu dia tidak, memang dia akan mengubah ataupun berubah kepada tenaga kinetik disebabkan oleh minyak petrol itu, enjin ini akan mengubah. Okey, mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey. Okey. Tidak. Dia cakap tenaga kinetik tak musnah. Okey, tidak. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tadi saya cakap tenaga kinetik tu walaupun tak ada petrol, tenaga kinetik itu tak musnah. Okey, semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Okey, jadi dia akan mengubah. Okey, dia akan mengubah daripada satu tenaga kepada tenaga yang lain dan kita tidak cipta dia. Dia akan mengubah sendiri. Berubah dengan sendirinya disebabkan oleh beberapa tenaga yang lain. Okey, jadi motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol itu telah berubah. Maknanya tenaga kimia itu tak ada, jadi dia terus berubahlah. Dia tidak boleh menggunakan tenaga kinetik. Okey, mungkin dia akan berubah kepada tenaga lain. Okey, contohnya dia selain daripada tak ada minyak petrol, kita masih boleh bunyikan horn, kita masih boleh hidupkan lampu walaupun tak ada tenaga kimia. Okey, dia akan mengubah kepada tenaga lain selain daripada tenaga kinetik. Okey, contoh tengok dalam perubahan tenaga ni. Okey, tenaga kimia bertukar kepada tenaga kinetik. Okey, kimia ni adalah petrol. Okey, jadi dia akan berubah kepada tenaga kinetik. Jadi bila ada petrol, motor akan bergerak. Okey, tenaga kinetik bergerak. Kemudian dia akan tukarkan kepada tenaga haba. Haba itu adalah tayar motosikal itu. Apabila dia bergerak, tayar motosikal itu akan berlaku geseran pada jalan raya. Jadi di situ ada haba. Maknanya ada tenaga haba. Ataupun tenaga haba ni panaslah. Tayar itu akan panas bila dia bergeser, mempunyai geseran dengan jalan raya. Okey, bila dia ada tenaga haba, kemudian dia boleh berubah dia akan daripada tenaga kinetik ni dia boleh berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Bunyi daripada mana? Bunyi daripada tayar ni. Okey, tayar ni. Okey, bila kita brake dia akan bunyi. Okey. Dan itu adalah tenaga itu tidak kita cipta. Dia ada dengan sendirinya mengikut situasi dia.
Dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi berdasarkan situasi di atas, apakah yang kamu rumuskan? Okey, jadi tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi dia boleh berubah bentuk. Jadi awak tak boleh kita tak boleh mencipta ataupun kita memusnahkan satu tenaga kepada tenaga lain. Bukan motosikal saja, banyak lagi situasi yang kita lakukan akan berubah tenaga daripada satu tenaga kepada tenaga yang lain. Okey, contohnya kalau kita panjat pokok. Okey, contoh kita panjat pokok. Kita nak panjat pokok, kita perlukan tenaga keupayaan. Betul tak? Okey, jadi sebelum kita nak ada keupayaan, kita perlukan tenaga kimia. Tenaga kimia itu adalah tenaga makanan. Okey, makanan yang kita makan tu kita memerlukan tenaga. Okey, bila kita dah makan, kita ada tenaga. Tenaga itu dengan sendiri dia akan berubah menjadi tenaga keupayaan. Jadi kita boleh berupaya memanjat pokok setinggi pokok kelapa tu setinggi-tingginya. Jadi kita ada tenaga keupayaan. Daripada tenaga keupayaan tu, okey, kita kita boleh ambil buah kelapa itu jatuhkan ke bawah. Okey. Jadi itu adalah tenaga kimia kepada tenaga keupayaan. Okey, selain daripada tu banyak lagi. Contohnya apa yang kita buat di rumah, contoh kita nak tebang pokok. Okey, kita nak tebang pokok, kita perlukan tenaga kimia, tenaga makanan. Okey, jadi makanan itu akan mengubah daripada tenaga kimia kepada tenaga keupayaan. Okey, banyak lagi. Okey, selain daripada kita sendiri ataupun peralatan elektrik di rumah, contoh blender. Okey, perlukan tenaga. Daripada tenaga elektrik dia boleh berubah kepada pelbagai tenaga. Contohnya tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga bunyi. Okey, blender kan, pengisar. Okey, dia akan berubah kepada tenaga bunyi. Kalau contoh periuk nasi, daripada tenaga elektrik dia akan berubah sendiri. Kita tak cipta. Okey, dia akan berubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Periuk nasi kan? Okey, haba. Kemudian daripada tenaga haba, nasi itu akan masak lah. Okey, banyak lagi. Contoh televisyen. Okey, daripada tenaga elektrik, kita tak buat apa-apa. Tetapi daripada tenaga elektrik tu, kita nampak dia akan ada sendiri tenaga cahaya, kemudian tenaga bunyi daripada televisyen tu. Kita tak cipta. Sendirinya dia akan berubah mengikut situasi. Okey. Jadi tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan ini adalah topik yang sebenarnya dia nak kita faham yang tenaga itu kita tak cipta dan kita tak boleh musnahkan. Kita tidak boleh cipta dan kita tidak boleh musnahkan kerana dia akan berubah tenaga daripada satu tenaga kepada tenaga lain mengikut situasi. Okey, kemudian kita masuk tajuk kedua iaitu sumber tenaga terbahagi kepada dua. Okey, sumber tenaga terbahagi kepada dua iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, apa itu sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Okey, sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah yang boleh dijana. Okey, dijana secara berterusan, yang sentiasa ada. Okey, dia sentiasa ada secara berterusan, tak habis. Itu adalah tenaga boleh diperbaharui. Contohnya angin, sentiasa ada dan tak akan habis. Okey, matahari sentiasa ada. Itu adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maknanya tidak akan habis. Boleh dijana. Dijana ni sentiasa adalah secara berterusan. Okey, tenaga yang tidak boleh diperbaharui iaitu sumber tenaga yang terhad. Okey, dan tidak boleh dijana. Maknanya contoh petroleum, kita gali sampai kita gali minyak sampai satu tahap sumber dia akan habis. Dan dia tidak boleh dijana lagi.
Maknanya itu adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey. Okey, ini saya kelaskan ada 2 tenaga, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui adalah contoh 1, matahari, iaitu tenaga suria. Tenaga suria adalah tenaga cahaya matahari ataupun kita panggil dia tenaga solar. Tenaga solar atau tenaga suria adalah daripada sumber cahaya matahari, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, ombak. Ombak sentiasa ada. Okey, jadi dia adalah tenaga yang boleh diperbaharui, yang sentiasa boleh dijana. Ombak tak akan habis. Tak akan habis. Sentiasa ada ombak tu di laut, di pantai lah. Okey, kemudian air. Air pun sentiasa ada. Air sentiasa ada, tidak akan habis. Okey, angin. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui. Angin. Angin pun sentiasa ada. Tapi kalau macam dekat kita ni, kita gunakan tenaga cahaya matahari lah, suria, untuk menjanakan elektrik. Okey, tapi kalau luar negara yang mempunyai angin yang banyak, ada gunakan tenaga angin. Kita ada juga tenaga angin, tapi bila kita nak hasilkan tenaga elektrik, kita perlu angin yang banyak lah, supaya tenaga tu boleh disimpan. Okey, biojisim. Okey, biojisim ni adalah berasal daripada bahan-bahan semula jadi lah. Contoh haiwan-haiwan atau tumbuh-tumbuhan yang dah mati, okey, yang dah kering, sentiasa ada. Okey, selagi manusia hidupan ada di muka bumi, selagi itulah tenaga biojisim ni sentiasa ada. Okey, tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga yang tak boleh dijana dan akan habis, iaitu arang batu. Okey, arang batu. Arang batu ni akan habis kalau kita gunakan selalu, kan. Okey, gas. Okey, gas asli, gas pun akan habis, gas asli. Okey, ni gas Okey, petroleum. Ni minyak. Minyak yang dekat dalam laut kita gali tu, kat rapid tu, lama-lama dia akan habis kalau kita gunakan. Okey. Kemudian bahan nuklear. Bahan nuklear ni seperti uranium lah, ni pun terhad. Okey, jadi ini adalah tenaga yang boleh diperbaharui dan ini adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Ingat tenaga yang boleh diperbaharui, tenaga yang boleh dijana dan akan ada secara berterusan. Tetapi tenaga yang tidak boleh diperbaharui, tidak boleh dijana dan akan habis bila kita guna secara berterusan. Okey, itu beza dia. Okey, topik yang ketiga adalah berhemah menggunakan tenaga. Bagaimana kita nak berhemah menggunakan tenaga yang berasal daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya macam tadi saya cakap lah, petroleum, arang batu, bahan nuklear. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui ni, yang akan habis bila kita guna secara berterusan. Macam mana kita nak berhemah mengguna? Berhemah ni maksudnya cermat lah. Cermat menggunakanlah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Macam mana? Supaya satu hari nanti tenaga ni cukup. Generasi yang akan datang. Bila kita dah tak ada nanti, anak-anak, cucu-cucu perlukan tenaga ni. Macam mana kita nak berhemah menggunakan tenaga ini supaya tak habis? Okey? Jadi kita kena berhemah menggunakan tenaga. Okey, apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga kepada penggunaan sumber tenaga secara berhemah? Perhatikan situasi di bawah. Okey, tengok ni. Okey, panasnya, sekejap lagi sejuk lah. Okey, kata kawan dia. Selepas sebulan. Okey, selepas sebulan. Dia pakai aircon ni. Yang ni pakai aircon. Ni pakai aircon ni. Okey, mahalnya bil elektrik bulan ni. Banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Ni adalah yang tidak berhemah. Menggunakan tenaga elektrik dengan tidak cermat. Okey. Kemudian yang ni, panasnya hari ini, dia buka tingkap. Dia dapat angin, dia dapat tenaga yang boleh diperbaharui. Angin adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Tetapi aircon ni adalah tenaga yang kita gunakan elektrik hari-hari tu. Jadi tenaga ni maknanya tak berhemah. Kita kena bayar bil. Dah menyusahkan kita, kan, bil elektrik tinggi. Yang ini dia guna secara berhemah, dia tak perlu bayar.
Okey, dia tak perlu bayar. Sebabnya angin percuma. Okey, murahnya. Jadi bil elektrik ni tenaga dia akan bayar sedikit. Jadi tenaga dapat dikurangkan dan boleh digunakan dengan cermat. Okey, kemudian tenaga itu kita gunakan sikit lah. Yang ni tenaga digunakan dengan banyak. Okey, ni tak berhemah. Okey, yang ini tidak berhemah. Yang ini berhemah. Okey. Banyaknya asap. Sesak nafas saya. Ni situasi pertama. Segar udara hari ini. Berdasarkan situasi di atas, bagaimana kita boleh berhemah dalam menggunakan tenaga? Okey, yang ini ramai orang guna kenderaan. Jadi asap, minyak petrol pun menggunakan, petrol adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Jadi dia menggunakan tenaga kerana banyak kenderaan. Ramai orang beli kenderaan. Pergi kerja menggunakan kenderaan. Jadi memerlukan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, iaitu petroleum. Okey, jadi ini di sini tidak ada penjimatan. Tidak menggunakan secara berhemah. Yang ini secara berhemah. Dia naik jalan kaki. Okey, naik basikal. Jadi dia tak perlukan petroleum. Selain pada tu tak ada pencemaran lah. Tak ada asap kenderaan. Jadi udara segar. Jadi kesihatan terjamin. Okey. Okey, jadi kepentingan amalan berhemah ni kepada alam sekitar. Alam sekitar kita akan mempunyai udara yang bersih. Okey. Kemudian pencemaran bunyi pun tiada. Okey. Okey, ni cara-cara menggunakan tenaga dengan berhemah. Okey. Contohnya, kalau kita gunakan peralatan elektrik, kita nak jimatkan supaya kita tak gunakan tenaga dengan banyak, kita kena tutup peralatan elektrik yang tidak digunakan. Contoh, televisyen, kita tanggalkan plug dia. Okey, jadi sebab kalau bila kita tak tanggalkan plug ni, sebenarnya elektrik ni sentiasa ada lah kat sini. Jadi tak berhemah lah. Okey, gunakan peralatan elektrik gunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Kalau nak beli barang elektrik, kena ada ni. Penggunaan tenaga. Ini adalah lambang elektrik yang penggunaan tenaganya kurang. Dia guna inverter. Biasa kalau kita tengok kat peti ais ada lambang ni. Ni adalah cara penjimatan tenaga. Mungkin dia akan mengurangkan tenaga lah kalau ada stiker ni. Barang elektrik tersebut. Okey, gunakan kenderaan awam. Okey, sorry ni, ini awam saya salah tulis. Atau berkongsi kenderaan. Ni saya cakap tadi. Bila kita berkongsi kenderaan, kita akan kurangkan kenderaan, ataupun kita jalan kaki, ataupun kita naiki basikal, kita naik bas ataupun naik kereta api. Jadi kita tak perlu naik kenderaan satu orang. Jadi pencemaran kurang. Kemudian tenaga petroleum pun dikurangkan. Okey, kemudian barang-barang yang boleh dikitar semula, kita kumpulkan dan kita kitar semula. Bahan-bahan yang terbuang. Jangan kita sepah-sepahkan. Itu adalah salah satu cara kita menggunakan tenaga dengan berhemah. Okey. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Ada 3 tajuk yang saya terangkan. Nanti cikgu akan beri latihan. Okey, latihan pun mudah je. Saya akan bagi latihan 2 jenis tenaga ni. Tenaga tidak diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Kemudian saya akan bagi tajuk ni, perubahan tenaga yang tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Okey, dan cara menggunakan tenaga dengan berhemah. Okey, ada 3 topik kecil yang saya bincangkan. Murid-murid boleh fahamkanlah apa yang video cikgu terangkan dan jawab latihan. Okey, minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Okey, kita dah habis tajuk tenaga. Okey, saya minta maaf lah, saya tak boleh nak bagi tajuk ni satu hari satu tajuk. Kalau yang tajuk mudah, saya akan gabungkan Okey, supaya kita dapat habiskan topik tahun 4 ni sebelum bulan 12 lah. Jadi sekitar ada lagi 3 tajuk besar kita nak kena habiskan. Jadi murid-murid boleh, saya harap boleh ikut cara saya nanti kalau kita dah naik sekolah, mungkin kita boleh belajar sikit-sikit lah. Sebabnya masa kita hanya seminggu sekali je belajar sains. Okay, jadi
memerlukan tajuk ni, sebenarnya tajuk kecil ni sebenarnya memerlukan masa seminggu kalau ikutkan lebih daripada 2 kali. Tetapi saya tak boleh sebab seminggu kita hanya jumpa sekali. Okey, jadi saya harap murid-murid dapat beri kerjasama, siapkan latihan dan tugasan supaya murid-murid tak tertinggal dengan tajuk-tajuk yang saya dah ajar. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Siapkan tugasan saya, dah hantar seperti biasa dalam Telegram. Okey, insya-Allah kalau saya akan beritahu pengumpulan buku kali kedua. Okey, nanti saya akan beritahu kemudian. Okey, setakat ni tak perlu hantar lagi, hantar dalam Telegram dulu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.